Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi sekali lagi pada malam ni. Patut minggu depan ni tau. Tapi Ustaz Mio kata semua balik kampung minggu depan. Cuti sekolah kan. Jadi dia kata takut tak ada orang. Saya kata tak heran pun mana-mana je lah kan. Jadi kita kata saya cadangkan hari ni lah, sebab kalau besok takut lagi jam. Saya risau saya tak sempat nak sampai macam hari tu kan. Jadi hari Jumaat saya kata tak apalah, kita try Khamis kok boleh kan. Jadi harap-harapnya kita pada malam ini atas dasar nak membina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang ayat yang mula-mula kita bacakan tadi tu, di mana seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, jangan kita mati sebelum kita berada dalam keadaan yang selamat. Dan kemudiannya satu saranan kepada kita lah, orang yang bertakwa ini untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, percantikkanlah amalan-amalan kita, percantikkanlah, perelokkan amalan-amalan kita, dan juga mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan siapa yang taat kepada perintah Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu, dan juga perintah rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat-sangat besar kepada orang yang taat, terutamanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah ganjaran tersebut? Ianya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk atas dunia ni bukan kita nak kejarkan keduniaan semata-mata. Kita bukan nak kejarkan keduniaan semata-mata, tetapi kita juga nak kejarkan apa yang ada di akhirat besok. Kita percaya bahawasanya adanya hari akhirat. Jadi itu yang kita nak kejar. Itu sebabnya kalau kebanyakannya hadis-hadis Nabi bila berkisahkan tentang orang yang beriman itu, disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Diulang banyak kali yang itu. Sebab apa? Sebab nak khabar. Kata orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Kerana apa? Nak kejarkan, nak ligan. Kalau orang kata orang Kedah nak ligan lah. Nak ligan kan apa? Orang nak kan apa? Syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok. Nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala ini, kenalah buat seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan tinggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini yang biasa kita baca setiap kali khutbah Jumaat. Itu sebab khatib kita tiap minggu ajak jomlah bertakwa. Kerana apa? Itulah tujuan kehidupan kita, untuk beribadah, untuk bertakwa, untuk buat apa yang Allah suruh, untuk tinggalkan apa yang Allah larang, dan buat sebaik-baik mungkin dan memperelokkan segala amalan kita
untuk kita dapat kejayaan yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada dalam tajuk beriman kepada Allah dalam Kitabul Iman. Kitab Al-Iman ini Arkanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu oleh Dr. Muhammad Naim Yassin, iaitu iman, rukun, hakikat dan juga pembatalannya. Kita masih lagi berada di dalam tajuk beriman kepada Allah. Yang pada kuliah yang lalu kita ada sembang, kita ada cerita, kita ada bahas, nak kata bahas tak bahas, kita ada dengar lah. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah, yang mana ianya adalah tauhid yang kita kata secara ringkasnya, kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan ataupun Tuan empunya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, dan juga bumi itu sendiri dan dunia itu sendiri. Maknanya selain daripada Allah, itu Allah yang punya. Siapa punya? Allah yang punya. Udah rupa macam Ahmad Al-Bab pula kan, ditanya siapa yang punya? Allah yang punya. Jadi itulah perkataan daripada perkataan Rabb itu sendiri, ianya menunjukkan kepada kita Tuan punya. Tuan punya. Macam dalam surah Al-Fatihah kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan kepada sekalian alam. Maksud Tuhan kat situ apa dia? Yang memiliki segala sesuatu yang ada kat dalam alam ini. Yang tu yang dikatakan sebagai rububiyah, ataupun Rabb, Tuhan itu sendiri. Apa dalil-dalilnya? Antara dalilnya yang tadi saya sebutlah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ada lagi yang lain lah, ala lahul khalq wal am tabarakallahu Rabbul Alamin. Ini atas dasar apa? Atas dasar kita kata yang Allah ini adalah pentadbir segala sesuatu. Allah yang tadbirkan alam ini, Allah punya segalanya. Hatta kalau kita tanya pada orang bukan Islam pun, dia orang tahu siapa yang ciptakan dunia, dia orang tahu ada Tuhan yang mana menciptakan dunia. Dan itulah kita kata konsep rububiyah, konsepnya sahaja. Tetapi mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah secara ibadahnya. Dia orang syirik lah. Dia orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara ibadah. Jadi seperti mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, apa ayatnya disebut berkaitan dengan perkara tersebut. Apa ayatnya hari itu ni? Ada ayatnya hari itu, kita baca. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-80 87. Dan jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, mereka akan jawab Allah. Yang ini dalam surah Az-Zukhruf, Allah ceritakan bahawasanya orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta, Allah yang memberi rezeki dan pemilik kepada segalanya, tapi dalam masa yang sama mereka meminta kepada Tuhan yang lain. Yang ini ialah konsep yang mana dibawa dalam buku Al-Iman ini. Baik, yang keduanya ialah bahagian yang kita lihat ataupun kita sebut sebagai Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah ini ataupun kita bagi nama dia sebagai Tauhid Ubudiyah pun ada juga orang sebut. Kalau kata ianya melibatkan apa? Ianya melibatkan ibadah. Ianya melibatkan ibadah, ketuhanan. Hanya kepada Allah sahaja yang kita bertuhan. Hanya kepada Allah sahaja kita melakukan penghambaan. Pengesaan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk sama ada perlakuan badan ataupun perlakuan perkataan. Yang ini kita katakan ianya ibadah, penghambaan kita kepada Allah. Jadi pengertiannya secara ringkas ialah beriktikad dengan jazam bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan selainnya, dan dialah Tuhan yang mesti kita esakan dalam beribadah. Maknanya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam keterangan yang lanjutnya dikatakan dekat sini perkataan ilah. Perkataan ilah, muka surat 18. Ada baik? Boleh cari.
Muka surat 18. Perkataan ilah, yang mana ianya membawa maksud makluh ataupun makluh. Makluh dalam bahasa Arab ianya bererti ma'bud. Makluh ini maksudnya ma'bud. Apa maksud ma'bud? Maksudnya yang disembah. Yang disembah, yang mana diambil daripada perkataan abada. Dia berkata abada yu'abbidu ta'abbudan. Ta'abbada ta'abbudan. Ta'abbud ialah penyembahan. Yang menyembah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu daripada segi bahasa memberi ertinya sebagai tunduk dan merendahkan diri. Ibadah tu maksudnya tunduk dan juga merendahkan diri kita. Jadi kalau kata kita tengok kepada satu konsep lah, maknanya tak semestinya kita tunduk ataupun merendahkan diri kita pada seseorang itu kita beribadah kepada dia. Kita tengok pula ada ciri-ciri yang lain untuk menentukan ianya satu ibadah ataupun tidak. Baik, sebahagian ulama mentaarifkan ibadah sebagai apa? Sebagai cinta yang sempurna dan taat yang tidak berbelah bagi. Cinta yang sempurna dan taat yang tidak berbelah bagi. Maknanya kat sini kita katakan cinta yang mana tak ada kita kata cacat cela langsung, dan taat yang mana tidak ada kita bahagi-bahagikan. Maknanya satu saja ketaatan kita, hanya kepada Allah sahaja. Baik, tauhid uluhiyah ini berasaskan kepada apa? Kepada ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada lahir dan juga batin. Dalam erti kata segala kegiatan ibadah, segala kegiatan menundukkan diri ataupun merendahkan diri ataupun kita kata menyembah, tidak dikerjakan untuk lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti kerana apa? Kerana Allah sahaja. Kerana itu orang-orang yang beriman kepada Allah, dia beribadat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang ini yang kita kena faham. Kita orang yang beriman, kita tidak beribadah kepada selain daripada Allah. Kita hanya menta'abbud ataupun kita menyembah, mempersembahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun performance yang kita tunjuk dekat jabatan-jabatan itu hanyalah sebagai duniawi sahaja. Tetapi apabila kerja akhirat, kerja untuk nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kita katakan kerja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengikhlaskan cinta, takut, harapan, doa, tawakal, taat, patuh, tunduk, segala jenis dan bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita cinta, ikhlaskan kita punya cinta, ikhlaskan kita punya takut, harapan, kita berdoa tu, bertawakal, kita taat, patuh, tunduk, dan semua segala macam ibadah yang kita buat itu, kita buat dia punya ikhlas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid uluhiyah itu pada hakikatnya apa? Kata Syekh Naim Yasin ini mengandungi tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Yang maknanya tauhid uluhiyah ni umpama apa? Dia umpama 3 dalam 1 terus. Ianya ibadah pun dia punya kata apa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pentadbir pun dia juga, dan Tuhan jugalah yang mempunyai nama-namanya. Kita semua sekali dalam satu rangkuman, iaitu tauhid uluhiyah. Sebaliknya tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah. Orang yang bertauhidkan dengan konsep rububiyah, dia kata contohnya Allah itu Tuhan sekalian alam, dia yang ciptakan kita. Tapi dalam masa yang sama, ada tak orang yang tak percaya dan orang yang tidak beribadah kepada Allah? Ada. Seperti mana? Seperti musyrikin Mekah dulu. Dia mengaku Tuhan yang ciptakan kita, dia mengaku Tuhan itu pentadbir alam, tetapi dalam masa yang sama dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Baik, sebaliknya tauhid rububiyah tidak mengandungi tauhid uluhiyah, kerana kadang-kadang seseorang itu mengakui rububiyah Allah tetapi tidak beribadah kepada Allah.
Begitu juga dengan tauhid asma' wa sifat, tidaklah mengandungi rububiyah dan juga uluhiyah. Akan tetapi siapa yang mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah ataupun beribadah dengan mengakui bahawa Allah sahajalah yang berhak kita serahkan ibadah, manakala yang lain tidak berhak diserahkan ibadah sedikit pun, itu bererti ia telah pada hakikatnya mengakui bahawa Allah itu adalah Rabbul Alamin. Maknanya kat sini kita katakan siapa yang katakan Allah kalau kita katakan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu kita beribadah kepada dia, maka kita dalam masa yang sama secara tak langsung kita akan kata juga yang Tuhan itu ialah yang mentadbir alam ini, dan juga dia mempunyai nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang mana kita yang eloklah, asmaullahul husna. Baik, dialah yang mempunyai nama-nama yang elok dan sifat-sifat yang sempurna kerana mengikhlaskan ibadah tidaklah selain daripada Allah, atau tidak layak bagi zat yang bersifat dengan kekurangan. Sebab layakkah disembah zat yang tidak berkuasa mencipta dan mentadbir urusan makhluk, dan layakkah ibadah zat yang bersifat dengan sifat-sifat kekurangan? Ditanya dekat situ. Kita ni kalau tahu dah benda tu kurang, contoh je lah patung. Kalau orang yang bukan Islam ni, dia akan sembah yang contohnya kita kata patung lah, tok pekong lah, macam-macam lah dia akan sembah. Dia akan minta dan macam-macam kerana dia percaya orang tu ataupun benda tu boleh bagi kekuatan ataupun boleh bagi sesuatu kepada dia. Bila dia sembahkan yang itu, kita tahu dia tu kita boleh ambil, kita boleh pegang. Adakah itu sifat sempurna? Itu bukan satu sifat yang sempurna. Bahkan kita boleh lambung-lambung dia, itu sifat yang tidak sempurna. Bahkan namanya pun kita tok pekong lah, kita kata contoh. Nama-nama yang lain tu, adakah ini satu nama yang sempurna? Sifat-sifatnya rapuh, boleh pecah dan sebagainya. Kita boleh ambil kapak, contoh yang cerita Nabi Ibrahim, dia letakkan kapak kepada berhala itu, kemudiannya dia libas-libas yang lain, dia kata kapak yang itu yang buat. Ini dah nampakkan apa? Ini dah menampakkan bahawasanya patung-patung itu tidak pun kita layak sembah. Secara akliyahnya lah, kita kata secara akalnya itulah dia, akliyahnya itulah dia. Jadi dengan itu ternyatalah bahawa syahadah ataupun la ilaha illallah itu mengandungi ketiga-tiga bahagian tauhid yang kita sebut, kerana syahadah ini ialah dalam bahagian tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini mengandungi tauhid bahagian rububiyah dan juga tauhid asma'u was sifat. Justru tauhid uluhiyah ini adalah awal dasar agama. Dia umpama satu dasar yang awal dan juga penghabisannya, batinnya dan juga zahirnya. Berdasarkan tauhid bahagian inilah diciptakan sekalian alam. La ilaha illallah itu telah menyebabkan dunia ini dicipta, manusia ini dicipta. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak jadikan jin dan manusia. Dengan Allah jadikan jin dengan manusia. Jin kita tak boleh nampak dia boleh nampak kita. Dia tu dijadikan oleh Allah juga, kita pun dijadikan oleh Allah juga. Apa disebabkan puncanya kita dijadikan? Ianya dijadikan melainkan supaya mereka itu beribadah kepada aku sahaja. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dengan jin serupa je tugasnya. Kita dengan jin serupa je tugasnya. Apa tugas kita? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau kita tengok balik, bila sepatutnya sebagai seorang Islam lah, kita kata sebagai seorang Islam ni, bila dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, patutnya ada rasa gentar dalam hati kita, meningkatnya keimanan kita. Sepatutnya rupa itu. Sebab kita ni orang, manusia yang memang dibawakan kepada kita ni wahyu. Memang macam tu sepatutnya. Tapi dalam cerita yang mana kita tahu di antara sebelum Nabi SAW balik ke
balik ke Mekah daripada Taif, Nabi berhenti di lembah Nakhlah. Nabi berhenti di lembah Nakhlah. Ini cerita, salah satu cerita berkaitan dengan jin ini. Nabi berhenti di lembah Nakhlah. Masa tu Nabi kata apa, semayang subuh, solat subuh 2 rakaat. Nabi semayang subuh 2 rakaat. Dalam masa semayang subuh tu, Nabi baca ayat Quran. Ada jin datang. Jin ni datang sebab apa? Sebabnya dia mencari punca kenapa dia tak nampak lagi berita-berita daripada langit. Jadi bila dia dengar Nabi SAW baca Quran, bila dengar Nabi SAW baca Quran dalam solat bersama-sama dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah pada masa itu, barulah kata apa nama ni, jin ni tadi pesan sama-sama, jomlah kita balik, kita dah tahu kenapa puncanya. Dan akhirnya jin itu beriman kepada ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ya. Silakan. Berdasarkan ayat ni kan, ya, adakah ibadat jin dengan manusia tu sama? Tu soalan yang baik tu. Terima kasih. Soalannya, adakah ibadat jin dengan manusia tu sama? Wallahu alam, saya tak tahu. Itu yang pertamanya sekali. Sebab ibadah yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah untuk manusia, rahmatan lil alamin. Saya tak pasti sama ada jin juga mengikut ibadah Nabi SAW ataupun tidak. Tapi kita manusia, ibadah kita telah ditunjukkan oleh syariat kita, iaitu apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Terima kasih tuan sebab tanya. Soalan tu berat juga tu sebenarnya, tapi tak kerti nak jawab. Jadi saya kata memang tak tahulah. Wallahu alam. Baik, seterusnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah berkata, tauhid inilah yang membezakan di antara para muwahhidin, iaitu golongan yang mengesakan Allah, dengan para musyrikin, golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak bezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ialah dengan ibadah dia. Dengan ibadah dia. Ada tak orang yang beriman tetapi dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak mesti dia kan ada minta kepada Allah juga. Dia mesti akan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tak beribadah secara Nabi sallallahu dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Akan ada. Sebab itu kita kata orang yang beriman itu mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tak orang yang tidak beriman, dalam masa yang sama dia mengaku Allah ada? Ada. Itulah tadi musyrikin Mekah tadi tu kan. Baik. Dan di atas asas inilah diberikan balasan pahala di dunia dan juga di akhirat. Dan siapa yang tidak berpegang dengan tauhid ini sudah tentu termasuk ke dalam golongan orang yang mungkin musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu pandangan daripada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Itu sahajalah. Okey. Berdasarkan tauhid bahagian ini jugalah diutuskan para rasul dan diturunkan kitab kepada mereka. Oleh itu para rasul dahulu tidaklah diutus kepada kaum mereka, melainkan menjadikan tauhid bahagian ini asas dakwah mereka. Tengok, kalau kita tengok dakwah Nabi SAW pun mengajakkan apa? Mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dengan mengatakan begitu saja, itulah tauhid yang paling asas sekali. Tauhid yang paling asas. Untuk dakwah kepada non-muslim, bukan kita ajak datang masjid, tetapi kita ajak menyembah yang esa. Itu sebabnya bila kita sebut tentang sembah, takut orang sebenarnya. Takut orang. Sebabnya dia akan menyebabkan apa? Habis yang sebelum ni dia pernah sembah, dia akan kata, wah, dia salah sembah lah kata. Kadang ni orang salah sembah ni, kita kata, kalau kata dia masuk ke dalam Islam, dia akan jadi orang yang baru. Tapi orang takut. Orang takut. Tapi tak apa, itu semua hidayah daripada Allah. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW kata apa?
man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah bagi hidayah untuk dia berada dalam Islam, dia akan tak ada siapa boleh sesatkan dia. Siapa yang Allah bagi kesesatan kepada dia, tak ada siapa pula yang boleh bagi hidayah kepada dia. Jadi kita ni alhamdulillah lah, Allah dah bagi duduk dalam Islam. Kita jaga je Islam kita tu. Jaga je kita punya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau dalam kata apa nama kitab penawar penyakit hati, ada satu bab tu dia tulis berkaitan dengan bersihkan diri, dan cara-cara kita nak bersihkan diri. Salah satunya dia sebut apa dia? Salah satunya disebut jangan kita ini mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan, boleh membawa kepada syirik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cara nak bersihkan diri kita, cara nak bersihkan hati kita. Sebab ini bila melibatkan hati ni dia agak susah, sebab kita ni tak, kadang-kadang ni kita, hati kita ni akan dibisikkan oleh syaitan, oleh benda tu biasa. Sebab kita ni manusia. Syaitan ni pula ada yang jenis okey, ada jenis tak apa nak okey pun ada juga. Yang Islam lah, yang tak Islam ni dia macam tu jugalah. Dia macam tu juga, sama je. Dia sebabnya dia memang dah berjanji untuk nak menyesatkan kita. Jadi kita ni kena sentiasa, kita kena sentiasa mengingatkan diri kita agar kita ni terus menerus dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, kata Allah, dan sesungguhnya kami telah bangkit di kalangan tiap-tiap umat seorang rasul yang membawa seruan, beribadahlah kamu kepada Allah dan jauhilah taghut. Yang ini ialah ayat-ayat Al-Quran yang mana menjurus kepada apa? Menjurus kepada adanya dakwah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap generasi nabi yang datang itu semuanya membawa dakwah apa? Dakwah beribadah hanya kepada Allah sahaja. Dia minta apa? Tak ada Tuhan selain Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang dibawanya sampailah sekarang. Itulah yang kita kena canangkan setiap kali kita jumpa dengan orang-orang yang kita rasa ada potensi untuk dia dapat hidayah daripada Allah. Kita sebut, hai marilah jom kita sama-sama jadi saudara. Tak susah pun. You cakap tak ada Tuhan selain Allah, itu sahaja. You be my brother, itu je. Okay? Kita ajarkan dia sikit-sikit. Kita bagi dia satu perumpamaan. Just relax. Kata, you tahu kan dunia ni siapa yang punya? You mesti tahu kan siapa yang punya. Kalau kecuali lah kalau dia tu atheist, lain cerita saya sikit. Tapi kalau kata dia percaya ada Tuhan, kita boleh cerita dan juga kita cerita berkaitan dengan ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan kami tidak mengutuskan mana-mana rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami turunkan wahyu kepadanya mengatakan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan aku, maka beribadahlah kepada aku. Yang ini maksudnya setiap kali ada, kita panggil apa, ada je rasul yang turun ataupun ada je nabi yang turun, yang Nabi utuskan kepada setiap umat manusia, maka dibawakan risalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk dakwah tauhid. Dakwah yang mana ajak kepada ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang rasul-rasulnya seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh dan Syuaib. Mereka menyeru kepada kaum mereka dengan seruan ani'budullah ma lakum min ilahin ghairih. Beribadahlah kamu kepada Allah kerana tidak ada Tuhan selain daripadanya. Juga Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah hadapkan mukaku kepada Allah
Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan bumi dengan lurus, dan aku ini tidaklah daripada golongan orang-orang musyrikin. Ini ialah kita katakan semua yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti nabi-nabi yang telah disebutkan, semuanya mohon kaum-kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan Tuhan yang lain. Baik, apabila tauhid merupakan hakikat agama Islam, 2 kalimah syahadah pula merupakan rukun pertama bagi Islam. Apa rukun pertama Islam? Kalau rukun Islam tu, kalau kita belajar ni, rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang itu kalau kata tahun 1 tu seronok benar, menyanyi-nyanyi. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia lagi pandai daripada kita kadang menyanyi tu. Pitching tak pernah lari, walaupun jerit-jerit. Begitulah kita katakan bahawasanya Islam itu ada 5 rukun. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjal bait. Muttafaqun alaih. Islam itu dibina di atas 5 perkara ataupun 5 rukun. Yang pertamanya apa? Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitillahil Haram. Kalau kita tengok, inilah dia. Bila Nabi sebut tentang rukun Islam, inilah yang Nabi SAW khabarkan kepada kita. Yang pertamanya sekali disebut, asas kepada Islam itu sendiri pun dah mengatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah. Baik, tauhid uluhiyah ini menuntut kita supaya bertawajuh. Apa maksud bertawajuh? Kita menghadap. Menghadap siapa? Menghadap kepada Allah dalam setiap jenis ibadah. Maknanya kita ni menghadap Allah dalam setiap ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan menuntut kita supaya membersihkan hati daripada terikat dengan pihak ataupun pengaruh yang lain. Maknanya kita ni nak kena bersihkan diri kita supaya kita ni tak kata ada benda lain yang boleh menyebabkan kita ni hidup. Ada benda lain yang boleh menyebabkan kita ni dapat rezeki. Ada benda lain yang boleh membuatkan kita ni jadi kuat. Tak ada. Boleh kita kata, oh saka aku yang bagi aku tenaga. Tak boleh. Kita cuma cakap bahawasanya semua apa benda yang ada dalam dunia ni hanya Allah sahaja yang kita sembah. Semua benda perkaranya ditentukan oleh Allah. Semua perkara. Jadi itulah pengharapan kita. Itulah doa kita. Itulah tawakal kita. Itulah segala mak nenek punya ibadah, itulah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata ini mengandungi kata-kata ini mengandungi beberapa pengertian, dan di antaranya ialah yang pertamanya kita mewajibkan ikhlas cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamanya sekali. Okey, tiap-tiap orang hamba janganlah mengadakan sekutu yang setanding dengan Allah dalam mencintai. Dengan kata lain, ia cintakan sekutu itu sama dengan ia cinta kepada Allah, atau ia mengutamakan cinta kepada sekutu itu lebih daripada Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, ia termasuk daripada golongan musyrikin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tengok ayat ni masa kecil-kecil dululah. Ini waktu zaman saya ngaji-ngaji dulu ni. Ayat ini memang sangat popular di kalangan student-student ataupun murid-murid sekolah agama.
Ayat ni. Sebab apa? Ayat ni memang kita ayat tu betul dah, tapi penggunaannya salah. Apa yang dibuat dengan ayat ni? Ceritanya dulu ayat ni jadi ayat pengasih. Kan? Ayat pengasih tuan-tuan. Kita nak kasihkan seseorang. Bacalah sampai 10 kali hembuih kat muka dia. Hembuih seronok benar kata. Kan? Ceritanya apa sebenarnya? Ceritanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang beriman itu sebenarnya sangat cintakan Allah sebenarnya. Tetapi nak tunjuk kata apa? Aku ada ayat pengasih, kau baca ni 10 kali, kau hembuih kepada dia, InsyaAllah katanya dia akan cintakan kita. Ni buat kat perempuan katanya. Dahsyat. Ni jangan tiru. Yang ni memang jangan tiru. Sebab apa? Siapa tiru? Itu dah berbalik kepada zaman jahiliah masa dulu lah. Itu kita tak tahu masa tu. Ini orang apa? Orang yang ceritanya pun kawan-kawan. Jadi amalan tu jadi amalan daripada kawan-kawan lah. Sedangkan Nabi dah kata dah, benda yang bukan daripada Nabi SAW, maka ini tertolak. Ini kawan kita yang bagi, walaupun ayat Quran. Takut ianya apa yang kita amalkan jadi tertolak. Buat apa kita nak amalkan? Baik. Di antara syirik akbar ataupun syirik yang terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun dosanya melainkan dengan bertaubat, ialah menjadikan Allah itu adanya sekutu sebagaimana ia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia diciptakan dengan bertabiat cinta kepada diri sendiri, cinta kepada bapa, anak pinak, watan. Watan ni maksudnya apa? Negara Watan maksudnya negara, dan juga harta benda. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah tidaklah bererti menghapuskan tabiat semula jadi itu. Maka malah dituntut daripada mukmin supaya mencintai segala sesuatu di dunia ini selepas daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kalau kita tengok cinta ni, pertama cinta Allah, kedua cinta Nabi, ketiga cinta ibu bapa, keempat cinta apa tu? Cinta apa? Biasanya yang susun ni kata apa, orang motivasi lah. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa. Yang itu biasanya orang motivasi lalu buat je lagu-lagu gini kan. Tapi apa yang nak disebutkan, apa yang disampaikan sebenarnya ialah, pertamanya sekali dalam hati kita mesti hanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dicintai nombor satu. Dan juga Nabi SAW tu nombor dua. Jangan pula kita letak Nabi itu sama macam Allah. Yang itu dah tak jadi. Sebab Nabi itu ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dia letakkan Nabi itu nombor dua. Sebabnya hanya Allah sahaja yang nombor satu dan wajib kita cinta dan juga kita ibadahi. Nabi kita tak beribadah kepada dia. Kita hanya berselawat, minta Allah tolong berselawat kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab kita tahu Allahumma salli ala Muhammad, kita minta Allah selawatkan kepada Nabi Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita minta Allah untuk bagi selawat kita ni kepada Nabi Muhammad. Yang itu dia. Okey. Mencintai Allah hendaklah mengatasi segala kecintaan hingga ia sanggup mengorbankan segala kesayangan demi fi sabilillah. Bila berhimpun kedua-dua cinta ini, Allah mengunggut mereka yang mengutamakan cinta kepada perkara keduniaan lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dengan seksa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Boleh nak azan dulu ke? Ke macam mana nak teruskan? Terus dulu. Tak nak azan lagi belum? Ke macam mana? Biasanya macam mana? Azan dulu. Terus dulu. Okey, baik. Sikit je lagi insya-Allah. Baik. Katakanlah jika jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan
yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat kediaman yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini satu ugutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang sebut, Allah sendiri sebut. Kalau kata kita ni lebih kita cintakan Allah daripada kita cintakan yang lain, tak apa. Tapi kalau kita ni cintakan keduniaan lebih daripada segalanya, selain daripada kita kata lebih daripada segalanya, sampai Allah pun kita tak cinta dunia ni, maka teruklah kita satu hari nanti. Kita tak tahu apa nasib kita di akhirat besok. Sampai Allah sebut tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Kita pun tak tahu apa keputusan Allah nanti. Ini bahayanya. Hatta kalau kita kata benda yang kita katakan nampak macam kita ni terlalu sangat kekeluargaan kita, letakkan Allah itu nombor satu. Dalam perniagaan, bagilah kita infak kita. Dalam keluarga, ajarkan Islam, agama dan sebagainya. Kalau katakan dalam harta, berikan separuh daripadanya kepada yang berhak dan sebagainya. Jadi itulah kita katakan perkara-perkara yang membolehkan kita ini meninggalkan keduniaan. Yang kedua, wajib mengesakan Allah dalam berdoa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Dan janganlah kamu menyeru selain daripada Allah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan memberi mudarat kepada kamu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Kita akan nak masuk dalam golongan orang yang zalim bila kita minta sesuatu daripada orang yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Ataupun kita minta sesuatu daripada pokok, minta sesuatu daripada batu, minta sesuatu daripada perkara-perkara yang kita anggap benda tu ada keberkatan, ada berkat, ada apa lagi, macam-macam. Yang mana orang sekarang ni macam-macam lah jenisnya. Nak minta nombornya dekat kubur, macam-macam. Kalau kita minta sesuatu yang mana ianya tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita, Allah kata kita ni tergolong daripada golongan orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Bukan setakat zalim kepada diri sendiri, juga menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada lagi ayat dekat situ dalam surah Al-Maidah ayat ke-23, kata Allah, dan kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang mukmin. Kita kata kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kemudiannya sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok balik, dalam berdoa, dalam mengharap, dalam bertawakal, kita mestilah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dalam bab takut juga macam tu. Dalam bab takut juga macam tu. Sesiapa yang beriktikad bahawa setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri, lalu ia takut kepada makhluk itu, bererti ia telah mensyirikkan Allah dengan yang lain. Yang ini kita kena hati-hati sangat. Hati-hati sangat. Kalau boleh dalam rumah kita, janganlah kita ini menakut-nakutkan anak kita ke, cucu kita ke, ataupun siapa-siapa yang ada dalam ni dengan hantu. Ni jangan. Kalau boleh tu kita kata hantu tu tak ada apa. Mana wujudnya? Tak ada pun. Kita takut satu hari nanti hantu tu yang ditakutkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak yang macam tu. Takut sangat. Pergilah tempat gelap tu katanya. Kamu pergi tempat gelap tu kata ada hantu situ. Percaya tak? Kalau ada hantu tu katanya, dialah hantu. Tu kan. Tak boleh rupa itu. Sebab apa? Sebabnya takut kita ni akan develop. Benda ni develop. Ataupun kita kata benda yang membolehkan kita ni belajar. Bila kita belajar, tempat gelap pergi sana ada hantu. Sampai ke sudah kita akan fikir tempat gelap ada hantu. Tapi cuba kita katakan, jangan macam tu, pergi ke sana Allah tengok. Pergi mana-mana pun kita akan kata Allah, aku tak boleh nak buat apa-apa ni. Allah tengok kita. Ni belajar. Itu sebabnya developing dalam kita punya akidah ini, kepercayaan kita ini mesti diajar dengan kepercayaan yang benar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah yang ke-40,
wa iyaya farhabun, dan kepada aku hendaklah kamu takut. Tengok Allah sebut dalam Quran, kepada aku sahajalah yang kamu kena takut. Jangan takut pada hantu. Dengar tu ya. Jangan takut pada hantu. Yang ini belum sempat lagi, pokok besar dia kat depan. Tengok kat situ tu macam ada satu warna, batang warna putih je kan. Pocong ke apa kan. Berhenti. Allah siap boleh membaca doa lagi. Kan takut. Lalu je lah. Kalau kata sergah je, memang sergah tu kita kata biasalah orang nak nyakat kita ni kan. Sergah lah macam mana pun. Kamu dah kenapa? Terajang satu kan. Begitu. Sebab apa? Kita tahu tak ada yang membolehkan mudarat kepada kita kecuali orang yang macam kita juga. Itu sebab dia sergah kita, sebab kita nak bagi kita takut. Yang sedia takut ni kan. Memang sedia takut kita ni. Kalau kita tempat gelap dia takut. Sebab apa? Kita yang develop macam tu. Baik. Itu juga dalam surah Yunus ayat 106, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurniaannya. Dia memberi kebaikan itu kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan dialah yang maha mengampun lagi maha penyayang. Yang keempat, wajib mengesakan Allah dalam melakukan segala jenis ibadah badaniyah ataupun qauliyah. Badaniyah, ibadah badaniyah ni apa? Ibadah yang mana kita buat, yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Apa dia? Solat, rukuk, sujud, puasa, sembelih, tawaf di Kaabah, dan juga ibadah yang kita sebut sebagai ibadah qauliyah, ibadah yang daripada perkataan kita. Apa dia? Amalan dalam nazar, amalan zikir, istighfar, dan juga lain-lain lagi. Dan segala ibadah yang mana kita katakan badaniyah ataupun qauliyah itu wajib dikerjakan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak buat ayat penunduk, bukan kita nak buat kata apa nama ni, kita nak buat ayat pengasih, bukan. Kita minta, ya Allah ya Tuhanku, lembutkanlah hati dia. Macam tu je lah kita mohon kepada Allah. Ada setengah ni dia buka, dia kata aku kata nak cari jalan penyelesaian. Dia buka Quran, dia tuju pam situ. Oh ayat ni, pam, dia amalkan ayat itu untuk sekian dan sekian. Contohnya katanya, oh ayat tu menunjukkan kepada kita berkaitan dengan, sedangkan apa yang dibacakan itu adalah untuk apa? Untuk kita bertakwa. Contohnya lah. Itulah sebenarnya jalan yang sepatutnya kita kena buat. Bukannya kita kata amalkan ayat ni, baca pagi dengan petang, kemudiannya gini. Itu dah memulakan satu amalan yang mungkin kita takut tertolak. Nak kata tak tertolak, tak boleh juga kan, sebab bendanya ayat Quran, kita tak tahu. Tapi mungkin tertolak. Sebab apa? Dengan alasan Nabi dah sebut, siapa buat sesuatu perkara yang bukan daripada aku, maka dia akan tertolak. Kita tak kata benda itu tertolak lagi, tapi mungkin tertolak. Takut. Jadi ambil apa yang ulama kita dah dulu-dulu ni dah ajarkan kepada kita dalam kitab-kitab fiqh. Dah ajar banyak benda dah. Dalam kitab-kitab hadis yang sahih banyak lagi yang kita tak terbuat. Bangun pagi baca apa, ada dalam hadis sebenarnya. Lepas tu kita kata pergi tandas baca apa, keluar tandas baca apa, semua ada dah ada. Yang telah digaris pandukan oleh para ulama kita. Semuanya daripada hadis-hadis yang sahih, semuanya hadis-hadis yang boleh kita amalkan, yang mana ianya ada dalam kategori yang sahih, dalam kategori yang hasan, tapi makbul, tapi diterima. Bukan kategori hadis yang dhaif. Yang mana dhaif ini ada yang kita kata dhaif untuk hukum. Itu lain pula ceritanya. Kalau kata dalam ibadah, dalam amalan ni, eloklah kita ambil dalam bab yang sahih dan juga hasan sahaja. Okey. Sesiapa yang mengerjakan selain daripada Allah, sudah tentu ia akan mensyirikkan Allah dan yang lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara ithman azima.
sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, dan Dia mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik bagi siapa sahaja yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah mengada-ngadakan dosa yang paling nyata. Jadi kita ni sekadar satu kesimpulan. Pada hari ini kita bercerita tentang tauhid uluhiyah ataupun tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak boleh kita beribadah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meminta-minta perkara-perkara yang gaib daripada orang-orang yang gaib, tak boleh. Kerana apa? Takut. Benda tu mungkin kita kata tak, kita ni tak beribadah kepada dia, tapi takut sangat-sangat ianya akan menyimpangkan kita punya isi hati itu meminta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena hati-hati sangat dalam perkara ni. Nak tuduh kata orang tu tak boleh juga. Tetapi kita kata tak yalah, takut sebab kita ni bukannya orang yang boleh nak tahu benda ni betul ke tidak. Kadang-kadang susah, kita nak timbang tara itu susah. Hatta kita sendiri pun tak tahu, saya sendiri pun tak tahu kadang-kadang benda tu boleh ke tidak. Jadi kita jauhkan perkara-perkara yang mana kita kata kita nampak macam boleh ke ni? Tak payah. Kita jauhkan diri dulu. Sampailah kita jumpa dengan orang yang boleh jawab semua persoalan tu. Macam tu tak apa. Itu lain cerita sikit lah. Maksudnya kalau kita dah yakin dengan jawapan yang diberikan, hujah yang diberikan, tak apa, kita boleh teruskan. Tapi kalau katakan tak jumpa, kita tengok macam nak ikut, tapi tak payah ikut lah tu. Kita cari, kita buat perkara yang membolehkan kita ini hanya beribadah kepada Allah macam yang kita belajar dan macam yang kita pernah belajar di sekolah-sekolah dan sebagainya. Sebab itu yang kita dah belajar daripada dulu lagi. Macam tu. Wallahu alam. Saya rasa itu saja kot daripada saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu saya mohon maaf sangat-sangat. Terima kasih kepada kepada jemaah yang sudi mendengar pada malam ini. Kata apa nama, agak macam laju sikit, ekspresnya tak. Sebabnya dah masuk waktu. Jadi wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.